Assalamualaikum, selamat sejahtera. Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton di Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, seperti biasa kita dapat dipertemukan sekali lagi di mana Shadows akan berkongsikan kisah-kisah seram yang terjadi kepada individu yang kurang bernasib baik. Alright, geng bayang semua, pada hari ini kisah ataupun konten Shadows pada hari ini mungkin agak berbeza berbanding konten Shadows yang sebelum ni lah. Okay, and kemungkinan besar mungkin tak ada suntingan langsung, tak ada cut, tak ada apa. So kalau ada tergagap ke, ada terpause lama ke, memang ni memang pure natural. Sebab salah seorang rakan baik Shadows ni, dia nak Shadows kongsikan cerita ni seperti mana macam mana orang cakap, macam kita sembang sesama sendiri lah, lebih kurang macam tu lah. So patutnya Shadows ada cerita yang lain yang Shadows nak kongsikan berkenaan dengan Bukit Cina dekat Melaka, tapi disebabkan dia nak Shadows pertengahkan kisah yang dia kongsikan, di mana adalah boleh dikatakan banyak dari segi pengajaran dan juga cabaran dalam hidup dia yang dia mungkin harap yang geng bayang ataupun viewers yang sedang menonton dapatlah mengambil pengajaran daripada situ tau. Sebab even sampai sekarang boleh dikatakan kehidupan dia agak terseksa lah. Bukan terseksa dari segi apa, tapi memang terumbang ambing lah, senang cerita macam tu. Adalah momen-momen bahagia, tapi kebanyakan momen-momen dia dalam kehidupan dia banyak cabaran-cabaran. Okay, so rakan Shadows ni yang bernama Ilham. Okay, Ilham ni dia dahsyat nama dia, tu nama samaran ni kan. Okay, Shadows tak boleh nak bagi nama betul sebab dia tak nak bagi kongsikan nama betul dia. Dia kata panggil dia Ilham lah. So memang sebagai satu ilham lah kisah pada hari ni Alright, so kalau geng bayi semua nak tahu apa yang terjadi kepada Ilham, Shadows pun tak nak buang masa lagi. Jom kita pendengarkan kisah seram ataupun pengalaman seram yang dialami oleh Ilham. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Alright, geng bayang semua, so seperti mana Shadows katakan pada awal intro ni tadi, di mana kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini merupakan satu pengalaman yang dialami oleh salah seorang rakan baik Shadows since dari zaman sekolah lagi sampai sekarang lah. And boleh dikatakan sepanjang Shadows kenal dia, yalah, bila kita lepak sesama member ke apa semua benda tu, dia tak ada momen-momen yang akan mengeluarkan ataupun meluahkan banyak momen-momen yang sedih lah, dan cerita macam tu, right? Tapi bila rakan Shadows ni lepak dengan Shadows ke apa, time tu lah dia akan luahkan segala benda lah. So Shadows memang nak kenal dia zaman sekolah sampai sekarang, and segala cabaran ataupun momen yang agak orang kata dahsyat lah bagi member Shadows ni, Ilham ni, kira Shadows dapatlah tahu sedikit sebanyak. And Shadows pun try lah membantu sebanyak yang boleh. Tapi yalah, kita pun manusia, ada setengah benda ni memang di luar kawalan kita yang memerlukan kepakaran daripada orang-orang yang tertentu. Alright, so kisah apa yang Shadows nak cerita pada hari ni? Asal tiba serius pula? Yes, kisah pada hari ni memang agak serius sikit demi tone dia. Mungkin pace dia mungkin agak tengoklah pada keadaan. Okay, Shadows seperti Shadows katakan, kisah yang pada hari ni memang rakan Shadows ni nak Shadows ceritakan seperti mana yang kita lepak ke apa, lebih kurang macam tu lah. So kisah Ilham ni bermula tahun boleh dikatakan awal 2000 macam tu lah. Okay, Shadows dengan dia bersekolah dekat tempat yang sama, semua benda tu standard lah zaman sekolah. And Shadows pun kenal keluarga dia. Dia boleh dikatakan pada awalnya datang daripada keluarga yang agak kaya raya lah. So bila time Shadows kenal dia memang macam tu. Dan sampailah satu momen tiba-tiba dia berubah tau. Okay, dia berubah jadi tak tahulah, dia macam down, macam depressed, dalam depresi macam tu. And macam-macam benda yang berlaku kat atas diri dia tau. So pada awalnya Shadows fikirkan, yelah
keluarga mana yang tak ada masalah? Semua keluarga ada masalah masing-masing lah, okay, personal level. Tapi masalah yang dia hadapi pada ketika itu, boleh dikatakan segala harta yang dia pernah ada tiba-tiba just lenyap macam tu saja tau. Dalam, boleh dikatakan dalam jangka masa yang agak pendek lah. So end up bila momen macam tu terjadi, banyaklah cabaran. And dia time tu tak silap Shadows umur dia baru, umur kita orang dalam 16 tahun macam tu kot. And dia stay dekat satu tempat yang agak jauh lah daripada mana sekolah yang kita orang belajar. Tak silap Shadows time tu belajar kat KL. Dia stay dekat area rumah makcik dia, kat area Shah Alam tau. So kalau dia datang ke sekolah, memang perit lah, senang cerita macam tu. Alright. And time tu ayah kawan Shadows ni, Ilham ni, baru dapat kerja dekat area KL tau. So nasib baik lah juga. Okay, so kira time nak pergi sekolah tu, ayah dia akan bawa dia atau hantar dia ke sekolah. Tapi bila dia nak balik, dia kenalah naik KTM, semua benda tu, tukar train lah. And time tu umur 16 tahun, dia tak biasa dengan situasi macam ni tau. So apa yang lead up sampai end up keluarga dia jadi macam tu semua benda. So bila Shadows tanyakan dengan lebih mendalam, sebab kadang-kadang orang tak nak kongsikan hal-hal peribadi ni sangat tau, tapi sebab dia dah kenal Shadows dah agak lama, dia pun bagi tahu yang rupa-rupanya keluarga dia terkena sihir angkara dengki ni masalah. Okay, sebab ayah rakan si Shadows ni, Ilham ni, dia seorang businessman. Dia buat bisnes lah, senang cerita macam tu. Bisnes apa Shadows tak tahu secara terperinci, tapi bisnes lah. And selama si Ilham ni hidup dari time dia lahir sampai dia umur 16 macam tu, kehidupan dia memang mewah lah. And Alhamdulillah rezeki memang menimpah ke atas diri dia. Sampailah momen di mana dia bagi tahu Shadows yang dia terkena sihir. Shadows time tu umur 16 tahun, mana nak tahu pasal apa, kena-mengena pasal sihir ni. Sumpah Shadows kata Shadows tak tahu langsung tau. Okay, ilmu Shadows buat benda-benda gaib ni tak berapa nak kuat lagi time tu tau. So Shadows agak skeptikal lah berkenaan dengan benda macam ni bila rakan Shadows kongsikan pengalaman dia tau. So Shadows pun tanya, macam mana kau tahu benda tu sihir? Mungkin ialah bisnes ke apa ke, biasalah ada ups and down kan. Itulah apa yang Shadows fikirkan. Tapi rupa-rupanya diorang pergi berubat tau. Diorang pergi berubat and diorang dapat tahu yang di mana keluarga Ilham ni dikena sihir akibat dengki. And siapa yang hantar tak tahu, sebab mengikut ustaz yang merawat rakan Shadows ni, dia katalah, tak tahu betul ke tak, tapi apa yang diperkatakan, selalu ni kalau nak buat sihir ni, kita tak tahu siapa yang buat benda tu. Lebih kurang macam tu lah. And kalau katakan makhluk ataupun benda yang datang dari segi menyihirkan seseorang tu, kan, bagi tahu jin lah, obviously jin bagi tahu, orang sekian-sekian ni buat sihir. Bagi ustaz tu, ustaz dia cakap nak percaya tak boleh. Sebab apa? Takut benda tu menjadi fitnah. Dia boleh jadi sesilap orang tu tak buat pun benda tu, tapi disebabkan jin ni cuba nak memfitnah kan, nak mengeruhkan keadaan. So end up boleh bergaduh tau. So bagi ustaz tu, dia tak ada nak bagi tahu siapa yang lakukan, tapi apa yang pasti yang keluarga dia kena sihir akibat dengki. And sihir yang dikenakan atas keluarga dia lebih kepada nak memecah belahkan seluruh keluarga dia. Kira pisahkan mak dan ayah dia, and then kira nak bagi satu benda, semua satu keluarga tu huru hara lah, senang cerita macam tu. So apa yang membuatkan Ilham ataupun keluarga si Ilham ni yang dapat rasa yang benda tu sihir, apabila dalam time awal-awal sebelum dia pindah rumah makcik dia tu, time dia still masih lagi berada dekat rumah dia, banyak perkara-perkara yang agak misteri yang berlaku ke arah si Ilham ni lah. And antara benda-benda yang berlaku is that mengikut Ilham ni, ada momen-momen di mana bila dia balik daripada sekolah ke apa, apabila kedua ibu bapanya tak ada kat rumah, bila dia balik ke rumah dia, apa yang dia nampak kadang-kadang, dia nampak kedua ibu bapanya berada dalam rumah tau, bergaduh semua benda tu tau. And bergaduh dalam segi yang agak kasar lah, senang cerita.
Dari pandangan mata si Ilham ni, dia tak pernah nampak mak dan ayah dia bergaduh macam tu tau. So bila Ilham nampak benda ni berlaku, dia terus lari ke dalam bilik dia, ketakutan lah. Sebab bila kita tengok orang dewasa bergaduh dalam keadaan kasar ke apa, kita pun nak risau juga. And plus umur time tu baru belas tahun kan, tak faham dengan apa yang tengah berlaku. So bila sepanjang hari tu, bila Ilham berada dekat dalam bilik dia, tiba-tiba bilik dia diketuk tau. Lepas 2-3 jam macam tu lah berada dalam bilik dia, bilik dia diketuk. So Ilham pun buka lah pintu. And apabila dia buka pintu, dia nampak ayahnya sedang berdiri di luar. Dan ayah dia pun tanya, kau balik sekolah kau tak buat apa-apa, kau duduk dalam bilik je ke? So Ilham cakap, yelah, dah mak dengan ayah bergaduh, duduk dalam bilik lah, takkan nak duduk layan mak dengan ayah gaduh. So ayah si Ilham ni pun pelik, cakap, bila masa pula kita orang gaduh? Mak dengan ayah keluar nak ada hal nak kena settle kan, tak ada dalam rumah. Time tu lah Ilham terus jam, kalau benda tu berlaku, dan siapa yang berada dalam rumah yang menyerupai kedua ibu bapa dia bergaduh kat bawah. Dan benda ni bukan terjadi sekali kepada Ilham, malah terjadi kepada kedua ibu bapanya tau. Di mana tertiba bila bila diorang berada dalam rumah tu, ibu dengan ayah si Ilham ni seperti tak boleh bertentangan mata tau. Bila pandang sesama sendiri, akan ada perasaan marah, ada perasaan yang tak tenang. Tapi bila diorang keluar daripada rumah, semua jadi elok balik tau, tak ada apa-apa, tak ada isu. So bila benda ni selalu terjadi macam tu, dia menjadi pertanyaan lah, kenapa rumah rasa lain macam kan. So sampailah seperti mana Syadus katakan, bisnes diorang pun drop, diorang kira hilang segala harta diorang terpaksa jual rumah diorang. Dan lepas tu pindahlah beberapa barang-barang daripada rumah tu pergi ke rumah makciknya tau. Tapi apa yang berlaku kemudian is that time, momen-momen nak pindah tu, time tu lah yang membuat ayah dan juga ibu Ilham ni pergi mencari seorang ustaz untuk merawat diorang tau. Sebab bila nak keluarkan beberapa barang yang kononnya lah tak berat langsung tau, contohlah macam meja kecil ke meja makan kecil tu, yang boleh dikatakan 2 orang 3 orang boleh angkat lah benda tu kan. Tapi apa yang berlaku kemudian is that bila time nak pindah, nak bawa keluar barang tu, hampir 10 orang just nak angkat meja makan tu tau. Pelik kan? Tapi seelok sahaja meja makan tu keluar dari rumah tu, semua terkejut. Sebab apa? Meja tu tertiba jadi ringan. So disebabkan benda-benda ni, ibu dan ayah Ilham pun mencarilah seorang ustaz untuk dapat tahulah sama ada diorang ni terkena sihir ke, ada benda tak manis berlaku ke, semua benda tu lah. Dan bila lepas dah check semua, baru Shadow sedar yang skrin belakang ni terpadam. Berbalik kepada cerita, maaf skrin belakang terpadam kan, Shadow tu tak sedar bila masa pula terpadam. Anyways, so berbalik kepada cerita tu, so lepas dah dirawat everything all, Alhamdulillah segalanya kembali pulih lah. Tapi ibu dan ayah si Ilham ni, dia kira kehidupan diorang tak macam dulu lah. And ayah si Ilham ni terpaksa bekerja sebab bisnes yang dia nak bina semula tu dah consider memang dah gone lah. So nak tak nak, ayah si Ilham ni terpaksa bekerja. And bayangkanlah, beberapa tahun kau buat bisnes kau sendiri, kau tak pernah kerja bawah orang, and kau obviously kena start daripada bawah lah. So ayah si Ilham ni pun terpaksa start daripada ranking yang bawah and panjat lah all the way up sampai naik pangkat semua benda tu. So lepas Ilham ni dah masuk universiti semua, dengan Shadows ni universiti berbeza lah, alright. So tapi kita orang still rakan tau, still rakan yang baik tau, still keep in touch, keep in contact semua benda tu. So ingat benda tu semua dah habis dekat situ tau, and keadaan dia pun makin lama makin elok. Tapi disebabkan trauma yang Ilham hadapi time umur dia time 16 macam tu, dia macam terbawa-bawa tau. Apa trauma tu, Ilham bukanlah member yang Shadows kenal dulu, yang jenis ceria, jenis gelak ketawa banyak semua benda tu. Sekarang dia jenis memang kalau dia sembang, dia memang sembang serius. Kalau dia gelak paling common pun dia akan senyum sikit ataupun gelak sikit lah, paling minimum lah. Benda ni dia tak sangka dalam kehidupan dia berlaku sekali lagi. Tapi kali ni bukan kepada mak dan ayah dia, tapi berlaku ke atas diri dia dan juga isteri dia tau.
So apa yang berlaku is that beberapa tahun yang sebelum ni, tahun 2020 ke 2021 lah, something like that lah, diorang ni berkahwin. And lepas berkahwin, everything seems elok. Shadows pun kenal isteri dia, Shadows kenal rakan Shadows ni, memang obviously lah. Okay, so kita orang semua memang rapat time tu lah. Okay, rapat time tu, sembang semua benda bagai, on and off, akan pergi melawat semua. Tapi seperti mana Shadows katakan, apa yang disangkakan, segala trauma yang dia hadapi akibat sihir tu yang berlaku kat atas keluarga dia dah habis. Tapi bila dalam tahun 2022 ke 2021 lah, tak silap Shadows, benda ni berlaku kat atas diri dia tau. So time tu Shadows dah lebih memahami berkenaan, bukan 100% memahami, tapi Shadows tahu sihir tu ada, makhluk-makhluk alam gaib, especially jin, hantu, semua benda tu, dia memang boleh kacau orang, dia boleh buat orang sakit pun ada. Alright, semua benda tu lah Shadows lebih memahami dari segi itu. Tapi apa yang lagi dahsyat is that ada satu malam ni di mana rakan Shadows ni, Ilham ni, datang ke rumah Ilham dalam keadaan terkejut tau. Mengejut lah, senang cerita macam tu. Dia tak bagi tahu Shadows dia nak datang ke apa, sebab dia selalunya kalau dia nak datang, dia akan roger dulu. Sebab ialah dia tak nak susahkan ke apa, semua benda tu lah, dia akan roger dulu. Tapi kali ni bila dia datang rumah Shadows, tiba-tiba Shadows dengar bunyi loceng dekat rumah Shadows. Shadows pun tengok lah siapa yang nak datang pukul 10 malam kan. Selalunya tak ada siapa pun nak datang. Bila Shadows tengok dekat luar, Shadows terkejut tengok Ilham berada dekat luar pagar rumah Shadows. Shadows buka pintu, terkejut dah tengok si Ilham ni berdiri kat situ. And apa yang lagi mengerunkan, bila Shadows nampak wajah dia pucat gila tau. Pucat and dalam keadaan ketakutan ke apa dia tu lah. Shadows pun tanyakan kepada dia, apa yang jadi kan. Tapi benda ni dah masuk rumah lah. Okay, obviously bukan duduk sembang kat luar ke apa, masuk dalam rumah lah. So lepas ni semua Shadows tanyakan lah, apa yang dah berlaku kan, kenapa muka nampak pucat lah, nampak macam tak sihat semua benda tu kan. Dan Ilham pun buka cerita yang mengatakan yang ada something happen dekat dia dengan isteri dia. Shadows tanya apa yang berlaku. So time tu dia kata dia ada dekat rumah macam biasa lepas kerja semua, and sebelum makan malam semua, si Ilham ni jenis yang suka minum teh dulu, makan biskut semua bagai kan, comel-comel lah kan cerita dia. So selalu isteri dia akan hidangkan dia. Tapi pada hari tu entah kenapa, bila dia balik, isteri dia macam tak nak layan dia tau. And sepanjang tahun diorang berkahwin tu, isteri dia elok je, tak ada apa-apa. Tapi disebabkan isteri dia tak nak layan dia, tak nak hidang dia teh ke apa ke, tak tahu. Tapi bagi Ilham ni, dia anggap macam okay lah, fine lah, mungkin isteri aku letih, isteri aku tak ada mood ke apa ke kan. So dia tak kisahlah kalau tak ada, dia boleh bancuh sendiri. So bila Ilham nak pergi bancuh teh dia ke apa semua benda tu, dan dia nampak yang isteri dia berjalan ke hulu hilir tau, dekat area hall rumah dia tau. Dan disebabkan bila si Ilham ni nampak benda ni berlaku, Ilham pun tanyakan kepada isteri dia, apa yang dah berlaku kan, kenapa nampak resah, kenapa jalan hulu hilir semua benda tu. Dan isteri si Ilham ni bagi tahu Ilham yang dia rasa panas. Dia rasa panas, dia rasa tak selesa. Dan Ilham bercakap mungkin sebab cuaca ke apa, semua benda tu lah. Namun Ilham pun pelik sebab apa, dekat area hall dia aircon pasang and hall dia rasa sejuk. So kenapa pula isteri rasa panas, tak selesa semua benda tu kan. So Ilham ni, dia disebabkan dia risau kok kesihatan, dari segi kesihatan ke apa, decide untuk bawa isteri dia pergi ke klinik untuk check. Bila bawa ke klinik, semua nampak elok, demam tak ada kesihatan pula, tak ada simptom-simptom yang menunjukkan tak sihat lah, senang cerita macam tu kan. So lepas semua tu dah selesai, diorang pun pulang ke rumah. Tapi sebelum diorang sampai ke rumah, kelihatannya isteri si Ilham ni dah macam pulih semula, macam tak ada isu lah, dah start bersembang balik dengan si Ilham. And dia siap bagi tahu yang dia tak tahu apa yang berlaku kat rumah. Dia macam lupa, ingat lupa macam tu lah. And bila sampai ke rumah, seelok sahaja kaki isteri Ilham ni memijak masuk ke dalam rumah tu, perubahan dari segi perangai isteri dia tiba-tiba berubah 360 tu. Just berubah daripada tadi elok je, tiba-tiba start marah, start maki hamun dekat Ilham, and semua benda tu lah. Ilham yang pada ketika itu dah memang keliru gila lah,
confused to the next level lah, tak tahu apa sebenarnya yang dah berlaku. Tanyakanlah kepada isteri, kenapa tiba-tiba marah semua benda tu. Tapi apa yang Ilham dapat kira jawapan yang dia dapat lah, just macam tak ada apa-apa macam tu. Sampailah satu momen bila Ilham asyik non-stop tanyakan, tiba-tiba isteri dia macam menjerit dekat si Ilham, tapi suara jeritan dia bukan seperti suara manusia tau. So bila Ilham dengarkan benda ni, Ilham pun call lah kedua ibu bapa isterinya, sebab kedua ibu bapa isterinya stay dekat beberapa blok dekat bawah jalan tu lah, dekat rumah yang sama lah, sedang cerita macam tu kan. So bila si Ilham ni dah call kedua ibu bapa isterinya, terus mereka bergegas ke rumah nak check lah keadaan isteri si Ilham ni, kira anak diorang lah. And time tu lah isteri si Ilham ni start meracau, start macam dalam, dia meracau seolah-olah macam terbakar macam tu tau. And isteri si Ilham ni asyik menjerit, jangan bakar aku aku panas semua benda tu lah. Ilham dalam keadaan keliru, kedua ibu bapanya pun dalam keadaan keliru, tak tahu apa sebenarnya yang dah berlaku. Lalas Ilham cakap tak apa, dia pergi carikan ustaz untuk tengok apa sebenarnya yang dah terjadi. So pergilah cari ustaz semua bagai. Lepas dah cari ustaz kat satu masjid yang berdekatan ni, datanglah ustaz dengan beberapa komiti masjid macam tu, datang ke rumah untuk tengoklah keadaan isterinya. And lepas diperiksa, and apa yang lagi dahsyat is that, sebelum diperiksa tu lah, bila ustaz ni masuk ke dalam rumah, apa yang ustaz ni tiba-tiba sedar ataupun perasan, yang aura dalam rumah tu rasa lain macam tau. Sebab selok saja kaki ustaz ni melangkah masuk ke dalam rumah tu, tiba-tiba dia berhenti. Ilham yang kira macam bimbing ustaz ni masuk ke dalam rumah, tiba-tiba macam confused, apa pula ustaz ni berhenti tiba-tiba kan. And nampak mulut ustaz ni tumbuk kamit membacakan sesuatu, tapi tak tahu baca apa lah. So lepas tu Ilham pun mendekati semula dekat ustaz ni, tanyakanlah, ustaz, kenapa ustaz, apa yang dah jadi? Dan ustaz tu pun bagi tahu yang ada benda tak kena dalam rumah ni. Ada sesuatu ataupun ada beberapa benda yang bukan daripada dalam kita sedang berada dalam rumah ni and cuba mengganggu isteri si Ilham ni. So ustaz yang datang dengan beberapa lagi orang-orang masjid pada ketika itu cubalah merawat semua benda tu, tapi nampak macam situasi agak susah lah. Lebih kurang macam tu. And tiba-tiba datanglah lagi beberapa orang ustaz ke dalam rumah tu untuk cuba mengubati isteri si Ilham ni. And lepas tu barulah diorang sedar yang rupa-rupanya yang berada dalam rumah tu and sedang berdamping dengan isteri si Ilham ni bukan satu makhluk, tapi sekurang-kurangnya 10 makhluk yang sedang berdamping dengan isteri si Ilham ni. And lepas cek, lepas periksa semua benda tu, apa yang diorang dapat tahu is that yang isteri si Ilham ni dah terkena buatan orang tau. Buatan siapa tak tahu, tapi memang sah buatan orang, sebab makhluk-makhluk yang berada dalam rumah tu sebelum ni memang tak ada, tapi tiba-tiba dihantar untuk pergi ke rumah tu. So Ilham ni tak tahu nak buat apa, bagi tahulah ustaz tu tolong ubatkan ke apa, ataupun halau ke apa, lebih kurang macam tu lah. Namun ustaz tu cakap ni bukan benda yang mudah, agak berat, boleh dilakukan tapi agak berat, dan akan ambil masa yang agak lama lah. And time tu bukan nak kata mak, ayah, isteri dia je yang ada kat rumah, dah boleh dikatakan satu keluarga belah isteri dia berada dalam rumah tu tau. Semua nak tahu apa punca ataupun apa yang dah berlaku ke atas diri ataupun ke atas isteri si Ilham ni tau. So Ilham ni non-stop lah, dia macam kalang kabut lah, buat benda ni lah, buat benda tu lah, macam-macam benda lah. Yang lepas tu sampai satu momen tiba-tiba ustaz tu bagi tahu yang kehadiran Ilham ni dekat rumah seperti macam membuat makhluk-makhluk tadi marah tau. Lebih kurang macam tu lah. So apa ustaz-ustaz ni buat, ustaz ni kata untuk suruh Ilham ni keluar dari rumah, pergi tempat lain ke apa, dan lepas semua dah selesai boleh pulang ke rumah.
Lebih kurang macam tu lah. So yang berada dekat rumah tu adalah mak ayah isteri si Ilham ni dengan beberapa ahli-ahli keluarga dia lain, sepupu, papat, semua ada lah. So time tu lah di mana Ilham datang ke rumah Shadows and kongsikan benda ni dekat Shadows lah. So Shadows pun macam okey lah, memang berat lah cerita dia kan. So lepas dah seimbang berapa jam macam tu, dan tiba-tiba Ilham dapat panggilan yang isteri dia dah macam beransur pulih lah. So bolehlah si Ilham ni pulang. So Ilham pun bagi tahu Shadows dia nak pulang semua benda tu. Tapi apa yang epic is that disangkakan benda semua dah selesai, tapi rupanya belum lagi. So seelok saja Ilham ni pun pulang ke rumah dia, everything nampak normal lah. Nampak isteri dia sedang berehat, and nampaklah ahli-ahli keluarga belah isteri ni semua macam nampak penat semua benda tu bagai lah. And si Ilham ni pun macam jam lah, macam dah berperang dalam rumah tu kan. So lepas dah selesai semua, si Ilham ni pun masuk tidur. And pada keesokan harinya, apabila semua dah start beredar, semua dah start balik, tinggallah isteri si Ilham ni bersama dengan kedua ibu bapanya. And time tu lah barulah kedua ibu bapa isteri si Ilham ni ceritakan kepada Ilham sepanjang si Ilham ni tak ada kat rumah tu apa yang berlaku tau. So mengikut kisah yang diorang kongsikan, bila makhluk-makhluk yang berdamping dengan isteri si Ilham ni masing-masing ada tugasan untuk ibarat macam mencederakan isteri si Ilham ni. And apabila semua keluarga berada dekat situ, masing-masing cubalah macam membantu mengubati dengan membaca petikan-petikan ayat Quran. Sambil tu ustaz pun buatlah macam bukan soal selidik lah, macam menyoal lah benda tu kan, apa dibuat kat sini, semua benda bagai. Sampailah satu momen di mana time tu ada satu bahagian tu lah, time nak mengubati tu, time disoalnya, bila ditanyakan siapa yang hantar, makhluk tu bagi tahu orang yang hantar makhluk tu sedang berada di dalam rumah tu. Dahsyat man. Namun ustaz-ustaz yang ada dekat situ tak nak dengar benda tu, sebab bagi diorang, macam saya harus katakan tadi, boleh menimbulkan fitnah. So diorang just abaikan, dia teruskan mengubati isteri si Ilham ni. And apabila dekat peringkat akhir tu, time tu lah berlaku benda yang paling epic. Time peringkat akhir tu, tiba-tiba kedengaran seorang wanita menjerit di belakang tabir tu. Semua terkejut lah, mana datang suara wanita yang menjerit dengan begitu kuat. Diorang pun check lah semua bagai, check apa yang berlaku is that salah seorang sepupu isteri Ilham ni meraung dalam kesakitan tau. Dan ustaz tu bila dia pandang sepupu isteri si Ilham ni, makin lama dia pandang, ustaz ni sambung balik bacaan ayat-ayat Quran tu, sambung balik baca. And tiap kali bacaan tu dibacakan, sepupu isteri si Ilham ni akan meracau tau. So time tu diorang dah dapat connect the dot, dapat pastikan ataupun confirmkan yang seperti apa yang diperkatakan oleh makhluk tu, yang orang yang hantar makhluk-makhluk ni datang ke rumah tu sedang berada di dalam rumah tau. So bila disoalkan, terus ustaz tu panggil sepupu isteri si Ilham ni untuk menyoal dia dan tanyakan apa yang dah berlaku. And disebabkan kesakitan yang teramat sangat yang dialami oleh perempuan tu, sepupu si isteri Ilham ni terus bagi tahu apa sebenarnya yang dia telah lakukan. So rupa-rupanya sepanjang si Ilham dan isterinya berkenalan sebelum kahwin lah, sepupu isteri Ilham ni pun suka kepada Ilham. Tapi sepupu dia ni ada beberapa kali cubalah luahkan perasaan dia, namun Ilham tak nak. Ilham nak dengan isteri dia lah. And apabila benda ni terjadi, sepupu isteri si Ilham ni rasa marah. And lepas diorang ni dah berkahwin, dan lepas setahun macam tu, lepas sepupu dia tak puas hati sebab apa, rumah tangga si Ilham dan juga isterinya nampak bahagia, nampak elok semua benda tu. Dan di saat tu lah baru dia mencari alternatif dengan menggunakan sihir untuk memisahkan diorang berdua. And kemudian mengikut kisah, yang perempuan ni ataupun sepupu isteri si Ilham ni, apa yang dia nak buat kemudian, dia nak mencari macam minyak pengasih macam tu untuk membutakan si Ilham ni, supaya Ilham ni
jatuh cinta dengan dia. Tak tahu kenapa time moment tu disebabkan kesakitan yang teramat sangat, segala kebenaran macam mencurah daripada mulut dia tau. Non-stop dia asyik bagi tahu semua benda yang dia nak buat, plan dia semua bagai. Apabila dengar benda ni, ibu si isteri Ilham ni terus sepak perempuan tu, kira sepupu dia lah, sepak perempuan tu. And apabila isteri si Ilham ni makin kembali pulih, dia pun begitu marah dengan sepupu dia, terus halau daripada rumah dia tau. And kedua ibu bapa sepupu isteri si Ilham ni, disebabkan terasa malu yang teramat sangat dengan apa yang anak diorang dah buat, diorang pun turut beredar sekali lah. And seperti mana Syadus katakan tadi, Ilham tak sangka benda yang berlaku dekat ahli keluarga dia end up benda yang sama berlaku ke atas diri dia tau. Tapi nasib baik benda ni pelik lah. Bagi Syadus pelik sebab apa, Syadus pun persoalkan, kalau tahu benda tu sedang berubat, kenapa sepupu dia datang ke rumah tu kan? Obviously elak lah kan. Macam okay, sorry I put it in bad word, macam bangang kan, kau pergi rumah tu memang kantor ya, free. Tapi ada satu benda logik lah yang Ilham bagi tahu Syadus. Dia kata, katakanlah dia tak datang ke apa, dia akan menimbulkan beberapa persoalan lah. Tapi Syadus pun fikir balik, persoalan apa tak datang, mungkin ada sebab-sebab lain kan. Tapi anyway, disebabkan keluarga belah isteri si Ilham ni, diorang ni jenis begitu rapat tau. So kalau kata ada satu problem dekat satu keluarga tu, memang seluruh satu kampung lah akan pergi kat situ tau. Tak ada satu pun tertinggal. Which is that's why sepupu isteri si Ilham ni pun turut berada dekat situ tau. So seperti mana Syadus katakan, yes, walaupun selepas insiden kedua ibu bapa si Ilham ni ada isu dengan sihir semua benda tu kan, and lepas tu kembali pulih, tapi tak adalah seperti mana kehidupan dia sebelum tu lah. Memang dah berbeza lah. Tapi at least dengan benda tu terjadi, kehidupan si Ilham lebih menghargai lah benda-benda yang simple lah, senang cerita macam tu. Betul lah Ilham, right? So anyways, bila benda ni terjadi ke atas diri dia, berlaku dekat isteri dia pula, memang Ilham terus macam tak sangka lah yang manusia walaupun dah zaman moden macam ni pun still nak lakukan benda-benda syirik macam ni tau. Dan dengan disebabkan tak puas hati, tak nak face to face, okay, tak nak berjumpa depan-depan and luah kan, tapi nak main belakang juga dengan gunakan ilmu-ilmu sihir. Ni lah parah dia, right? So Alhamdulillah sekarang kehidupan si Ilham ni okey je, and Syadus mendoakan tak adalah benda-benda yang tak diingini berlaku dah, right? Tapi itulah kehidupan kan, banyak cabaran, banyak dia punya apa panggil, ada satu ayat tu Syadus selalu lupa lah, tapi yelah senang cerita macam itulah, banyak cabarannya, banyak liku-liku dia kan. Tapi yelah, kita hanya hidup di dunia ni hanyalah sementara. Kita buatlah yang terbaik. Yang paling penting, kita tahu matlamat kita berada dekat bumi ni adalah satu matlamat, iaitu sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan buatlah segala kebaikan yang boleh. Sebab target kita bukan dekat sini, target kita semua dekat alam sana, right? InsyaAllah moga kita semua ditempatkan di syurga Allah satu hari nanti, okay? Tapi berbalik pada cerita tu, Syadus nak pertekankan beberapa pengajaran lah daripada kisah tu, okay? Sebab apa, bagi Syadus personally, Syadus pun, ahli keluarga Syadus pun pernah terkena dengan sihir, lebih kurang sama macam apa yang berlaku kat Ilham ni, di mana harta benda Syadus, semua benda gone, hilang, kosong, tak ada apa-apa tau. Tapi tak adalah sekaya si Ilham ni. Tapi in the end, bagi Syadus, ialah kalau kita ada niat dengki ke ataupun niat tak puas hati ke, benda yang paling penting yang Syadus pun peringatkan kat diri Syadus sendiri, bila kita tengok orang tu ada lebih daripada apa yang kita ada, kita just kena duduk and fikir yang barang yang kita ada pun bersyukur lah. Mungkin ada orang lain yang tak ada langsung, okay? Tak kisahlah handphone ke, rumah besar ke, TV besar ke, apa ke, itu semua barang-barang pinjaman, barang-barang sementara dekat dunia ni tau. Bila kita meninggal, benda-benda ni tak ikut kita masuk kubur tau. Ini benda, pesanan ni Syadus pun pesan dekat diri Syadus sendiri, sebab kadang-kadang ialah kita manusia, kita lalai
kita kadang dah terlalu mengejar sesuatu, kita lupa yang barang ni hanyalah barang pinjaman sementara. Kita tak pegang benda ni buat selama-lamanya. Mungkin dekat insyaAllah kalau dapat masuk syurga Allah nanti, bolehlah minta ke apa kan, kamera ke handphone ke apa lah. Tapi time tu dah tak ada kan nak minta benda-benda tu. Ada benda lagi dahsyat daripada tu. So anyways, itulah kisah yang Shadows nak kongsikan pada hari ini. Yes, kisah ataupun jalan cerita yang Shadows kongsikan agak berbeza pada malam ni, agak bertonkan memang serius, and seperti mana Shadows katakan, tak banyak suntingan yang dilakukan. Memang chill, santai habis lah. Okay, sebab itulah apa yang Ilham nak, ataupun cara yang Ilham nak Shadows sampaikan di konten pada hari ini. Right, so Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah ni, and ambil lah segala pengajaran yang korang boleh ambil. Okay, berjaga-jagalah. Kadang benda ni semua bukan datang daripada orang yang kita tak kenal, datang daripada orang yang kita kenal. Tu yang scary tu, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, semua benda tu yang bermaisi. Allah, leceh mat. Okay, so tolonglah, okay, tolong jangan sesekali mendekati sihir ataupun terlintas dalam fikiran, since orang ni dah terlalu selesa hidup dia, tak nak fikir pasal aku ni susah, bukan nak tolong aku lah. Tapi tak apa, aku jatuhkan kau sama level dengan aku, gunalah bomo-bomo ke apa semua bagai, panggillah segala-gala jin semua untuk rosakkan kehidupan orang lain. Right, Shadows tak nak kita terlintas dalam fikiran untuk lakukan sesuatu seperti yang apa Shadows kongsikan. Okay, so kalau korang suka kisah yang Shadows kongsikan pada hari ni, korang tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye, game baik semua.